Hi, good morning, guys. Welcome back. So, what are we going to do today is we're going to look at one of the topics. So, apa yang kita nak buat hari ini, kita nak lihat sebuah topik yang baharu in Year 6 textbook, right? As for the Year 5, untuk tahun 6, jangan risau. I'm gonna share I'm gonna share some of these pages. I akan kongsikan halaman-halaman yang muka surat yang kita akan pelajari pada hari ini di dalam Telegram group. Because as far as I believe, I rasa sebab you guys do not have these pages, so so that's why I'm gonna share you. Sebab you tak ada muka surat ni, so I akan kongsikan, I akan share dalam Telegram group page later, okay? Right, so our topic today is very interesting, you see. And in fact, it has got to do with our current situation. Maknanya tajuk kita pada hari ini sangat-sangat menarik kerana apa, tajuk ini sangat-sangat rapat dengan kita semua, terutamanya pada waktu ini, di waktu pandemik ini. We are fighting, or we are struggling with COVID-19 virus. Kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, and this is one of the topics which is has got to do with COVID-19. So the tajuk kita pada hari ini ialah awas sebaran penyakit. Okay, semua orang tahu penyakit, dan kita semua tahu penyakit tu, ada penyakit yang boleh tersebar secara sentuhan, ada juga penyakit yang boleh tersebar secara airborne ataupun udara, dan juga ada penyakit yang boleh tersebar secara secara maksudnya sentuhan daripada makanan and what not. So terdapat pelbagai cara, dan juga ada penyakit yang tidak boleh tersebar. Yes, ada penyakit yang tidak boleh tersebar. Contohnya I think penyakit yang tidak boleh kebanyakan penyakit tidak boleh tersebar. Tetapi penyakit-penyakit yang boleh tersebar ni lah yang perlu dikawal dan perlu dijaga, seperti COVID-19, apa lagi penyakit yang boleh tersebar? Hepatitis A, demam kepialu, taun, okay, and whatnot. So itu antara contoh-contoh jenis penyakit yang perlu dikawal jika berlaku, okay, jika mula meletus di sesuatu kawasan. Ataupun kalau you pernah terbaca ataupun pernah menonton filem-filem yang mengenai sebuah penyakit yang dipanggil Ebola. Penyakit ni sangat terkenal. This particular disease is very well known. Penyakit ni sangat terkenal in Africa. Okay, Ebola. Okay, dia bukan bola, dia Ebola. So penyakit Ebola ni adalah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh penduduk-penduduk di kawasan Afrika dan juga di benua-benua Eropah. Okay, because it's really really scary. Okay, so mari kita lihat apakah huraian untuk topik ini. Okay, I will turn on my arrow and I will show you. Penyakit bawaan makanan, penyakit bawaan air boleh dijangkit apabila seseorang individu terdedah secara langsung kepada makanan atau air yang tercemar. Pada pendapat kamu, apakah jenis penyakit yang boleh berlaku dalam contoh situasi di bawah? Okay, so kalau kita lihat ada 4 situasi di bawah ini. So every situation has its own different representation. Maksudnya setiap gambar tu situasi dia berbeza. Kalau kita lihat yang pertama ni, you see, agak-agaknya ni situasi ni berada dekat mana? Okay, I zoom in situasi ni berada dekat mana? I rasa situasi ni berlaku di rumah. Okay, mungkin waktu ni, as you can see, there are people here. Ada orang dekat sini. And I think ada periuk besar. Okay, mungkin ini waktu-waktu ketika dalam persiapan majlis perkahwinan ataupun kenduri kendara, kan? Okay, sebelum COVID ni kan selalu kita dapat lihat situasi seperti ini. So
The problem here is apa yang you nampak sebenarnya, kebanyakan makanan-makanan ni semua terdedah, tidak ditutup. Tengok nasi ni pun tak ditutup, kuali ni pun tak ditutup, kemudian makanan dalam bekas ni pun tak ditutup. So ini mengundang haiwan seperti lalat. So apa yang ditakuti ialah lalat-lalat ini membawa penyakit. Kerana apa? Kerana kita tak tahu lalat ni datang daripada mana. Okay, mungkin lalat ni telah hinggap najis-najis yang berada di dalam bilik air, ataupun telah pergi ke kawasan-kawasan yang kotor seperti kawasan yang tidak bersih seperti pasar. Kita tahu kan pasar tu adalah kawasan yang kurang dari segi kebersihannya. So andai kata you bayangkan di kawasan-kawasan tersebut ada orang yang mempunyai ataupun dijangkiti sesuatu penyakit, dan penyakit tu boleh disebarkan melalui melalui makanan-makanan yang terdedah. Bayangkan jika lalat-lalat ini telah hinggap pada najis ataupun air liur ataupun apa-apa sahaja daripada seseorang yang telah dijangkit, kemudian lalat ni pun datang ke tempat-tempat makanan ni. So orang lain pun makan makanan ni. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan high chance you will be affected too. Kemungkinan you pun akan terjangkit. Okay, same goes to the here. Kalau tengok ini situasi biasa juga. Kalau you tengok kuih-kuih ni, bagaimana cara kuih-kuih ni dijual? Kuih-kuih ni dijual dengan secara terbuka. Okay, dan even worse, kalau cuba you tengok bagaimana cara dia ambil kuih tu. Oops, maybe tak nampak warna biru. I will change to red color. Cuba tengok macam mana cara dia ambil makanan ataupun cara ambil kuih tu dengan menggunakan tangan sahaja. So that is really risky. Kita tak tahu lelaki ni kan apa yang dia pegang, ataupun maybe dia baru saja keluar daripada tandas dan tak cuci tangan. So we never know. Mungkin lelaki ni tidak berjangkit. Okay, tetapi you andaikan lelaki ni baru sahaja keluar daripada tandas, dan di kawasan tandas itu ada seseorang yang pernah dijangkiti penyakit-penyakit seperti, kita ambil yang contoh yang paling mudah, seperti COVID-19. Kan sekarang ni kita berhadapan dengan situasi COVID-19. So andai kata di tandas itu seseorang yang telah dijangkiti COVID-19 telah menggunakan tandas tersebut, dan ada physical contact, maknanya ada sentuhan fizikal di tandas itu. So lelaki ni pun dah masuk tandas, dia pun terpegang tempat-tempat yang telah disentuh oleh seseorang yang telah dijangkiti COVID-19. So apabila lelaki ini keluar, lelaki ini tak cuci tangan dia ataupun tak sanitize tangan dia, kemudian dia pun terus pergi ke gerai dia dan dia terus jual kuih-kuihnya tanpa dia sanitize tangan dia, tanpa dia memakai sarung tangan and what not. Dia pun ambil kuih ni dijual dekat orang lain. So apa yang akan berlaku pada orang-orang ni? Orang-orang ni pun akan dijangkiti. Okay. Right, next. Ini lagi satu. Ini salah satu situasi yang mana penyakit seperti taun ni mudah tersebar. Pusat pemindahan mangsa banjir. Okay. So bagaimanakah masalah ni boleh berlaku di pusat pemindahan mangsa banjir? Ini kerana kadang-kadang ketika dalam proses penyediaan makanan di pusat pemindahan banjir, mungkin berlaku kecuaian. Kecuaian macam mana? Kecuaian mungkin tersentuh air banjir, tangan tersentuh air banjir, tak cuci, kemudian masak. Air banjir ni sangat-sangat berisiko, sebabnya kita tak tahu apa jenis binatang ataupun apa saja yang berada dalam air itu. Kita tak tahu. So air banjir itu boleh kita katakan sangat berisiko, telah dijangkiti oleh pelbagai penyakit. So andai kata seseorang yang cuai, maksudnya katakanlah tukang masak tu dia cuai. Okay, dia cuai maksudnya dia ada sentuhan dengan air banjir, kemudian dia tak basuh tangan dia tak cuci tangan dia. So dia masak, kemudian dia pun beri makanan kepada orang-orang yang berada di pusat pemindahan banjir ni. So apa yang berlaku?
Apa yang berlaku, semua orang ini akan dijangkiti. Okay. And last but not least, what about this? Bagaimana pula kisah di kantin? Alright, kisah di kantin ini sangat menarik. Kalau kita tengok dekat sini, ni bagus ni, ada penjarakan ni. Kan ada penjarakan. Okay, 1 meter. Tetapi kita tak tahu, okay, apa yang berlaku di sini. Mungkin makcik kantin tu, isu dia mungkin makcik kantin tu seperti inilah. Mr. Z tak nak terangkan lagi, I tak nak terangkan lebih lanjut lagi. Mungkin isu yang berlaku seperti ini. Makcik pergi ke tandas, tak basuh tangan, kemudian jual makanan-makanan itu, kemudian makanan-makanan yang itu telah dijangkiti. Dan apa yang berlaku kepada murid-murid ataupun anak-anak di sini, mereka semua dijangkiti. So itu risikonya. Okay, itu risikonya. Right. So salah satu cara ataupun salah satu method di mana penyakit boleh tersebar secara meluas ialah melalui makanan, melalui penyediaan makanan ataupun melalui penjualan makanan. Makanan-makanan yang tersebar secara luas, makanan-makanan ini ada kemungkinan akan dijangkiti. So apabila makanan ini dijangkiti, seseorang yang datang beli dan makan makanan tersebut mungkin akan dijangkiti juga. Okay, next we carry on ya. So, mari kita lihat apakah contoh-contoh penyakit, contoh makanan pula. Apa contoh-contoh penyakit yang boleh disebarkan melalui makanan dan juga punca-punca jangkitan. Right. Mari kita lihat. Penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air berlaku apabila makanan atau minuman tercemar dengan mikroorganisma, bakteria, parasit, virus, toksin, mikrob, tumbuhan beracun atau bahan kimia. Okay, now I would like to bring your attention to this microorganisma. Okay, I pasti semua tahu apa itu microorganisma. Microorganisma tu apa? Kita ni micro ke ataupun organisma? Kita ni organisma. Microorganisma ini adalah organisma, maknanya benda-benda yang hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maksudnya macam mana kalau kita nak lihat? Kita kena guna mikroskop. Yang dekat makmal sains tu kan, yang kita masuk dekat bawah tu kita tengok. Itu namanya mikroskop. Okey, mikroskop ini diperlukan untuk melihat mikroorganisma. So contoh-contoh mikroorganisma yang boleh menyebabkan makanan tercemar ialah bakteria, parasit, virus. Okey, bakteria, parasit, virus. Ini adalah contoh-contoh penyakit. Contoh-contoh mikroorganisma yang boleh menyebabkan makanan itu tercemar. Okey, right. Dan juga contoh-contoh lain, Okey, contoh-contoh lain ataupun benda-benda lain yang boleh menyebabkan makanan itu tercemar ialah toksin, mikrob, and then tumbuhan beracun ataupun bahan kimia. Okey, mari kita lihat apa contoh-contoh penyakit yang boleh menyebabkan ia tersebar melalui makanan. Yang paling popular sekarang ni COVID-19 lah, kan? Especially right now, terutamanya waktu sekarang ni kita ada varian yang baru, kan? So far kalau tak silap Mr. Zack lah, kita ada lebih kurang 3 varian. Okay, varian ni maksudnya jenis. Okay, so kita ada 3 jenis COVID-19. Okay, kita ada 3 jenis kuman COVID ataupun virus COVID-19. So yang pertama, yang kedua tu sudah berlaku. Dan yang terkini yang paling ditakuti, kita panggil sebagai Delta variant ataupun varian Delta. So varian Delta ni sangat berisiko dan sangat berbahaya. Kerana apa? Kerana ia boleh tersebar bukan saja melalui sentuhan, bukan saja melalui makanan, tetapi juga melalui udara, airborne. Maksudnya macam mana? Maksudnya ialah jika you berada di
kawasan di mana kawasan itu telah dijangkiti oleh Delta variant, ataupun kawasan itu ada seseorang, katakanlah seperti ini, you pergi sebuah kedai, kebetulan di dalam kedai itu ada seorang pelanggan ataupun ada seseorang yang mempunyai ataupun telah dijangkiti Delta variant. So orang itu berada di dalam kedai itu, kemudian you pun berada di dalam kedai itu. Kalau you tidak pakai mask ataupun kalau you hanya pakai mask satu layer sahaja, satu lapis mask sahaja, okey, ada kemungkinan ataupun ada peluang you mungkin boleh dijangkiti. Walaupun dah pakai mask, walaupun dah pakai mask. So sebab itu kita dinasihatkan untuk memakai 2 lapis mask. Okey, 2 lapis mask. Kalau mengikut SOP KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, mask yang pertama ialah mask yang selalu kita pakai tu, dan mask yang kedua ialah mask yang fabric ataupun mask yang kain tu. Tapi kalau tak ada fabric tu, pakai dua-dua tu pun tak apa kot, insya-Allah boleh. Okey, yang penting pakai 2 mask. Sekarang ini kita berhadapan dengan Delta variant. Okey, Delta variant. Bagaimana di kawasan Batu Pahat? Okey, bagaimana di kawasan Batu Pahat? Kawasan Batu Pahat ini tidak dapat dikenal pasti lagi, tetapi berdasarkan pembacaan Mr. Zack, di Johor ni dah ada 4 kes Delta variant yang telah dikenal pasti. Cuma tak pasti dekat Batu Pahat ni ada ataupun tidak. Tapi sebagai langkah berjaga-jaga, kita semua perlu berhati-hati. Okey, so pakai mask. Okey, pakai mask. Bukan satu lapis je, pakai 2 lapis. Okey, mari kita lihat contoh penyakit. So kita ada demam kepialu. Demam kepialu ni penyakit dia demam, okey, demam, tetapi kalau tidak dirawat, kalau tidak dapat dirawat, ia boleh menyebabkan seseorang itu maut. Demam kepialu ni bahaya. Okey, demam kepialu ni sangat berbahaya. Apa contoh-contoh ataupun simptom-simptom demam kepialu? Demam panas, suhu badan yang panas, muntah cerit-berit, muntah-muntah, sakit perut and what not. Okay. And then kita ada taun. Taun ni pun sangat-sangat popular. Okay, taun ni pun sangat-sangat popular. Taun ni yang cerit-berit tu lah. Okay. And then kita ada hepatitis A. Hepatitis A ni guys, ini merupakan satu penyakit yang ada kena-mengena dengan bahagian hati ataupun organ hati. Maksudnya penyakit hepatitis A ni, seseorang yang dijangkiti penyakit hepatitis A ni, jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan seseorang itu maut. Maknanya ia akan menyebabkan organ hati ini akan rosak ataupun tidak berfungsi. Yes, virus itu akan menyebabkan hati itu tidak akan berfungsi. So which is very dangerous lah. Okay. Next kita ada dysentery ataupun cerit-berit berdarah. And last but not least, ini yang paling common, keracunan makanan. Okay, keracunan makanan. Okay, mari kita lihat punca-punca jangkitan. Yang pertama, menggunakan peralatan tercemar semasa menyediakan makanan. Sebab tu kalau you nak beli makanan-makanan daripada kedai-kedai tertentu ataupun warung-warung tertentu, pastikan tahap kebersihan di kawasan kedai itu sangatlah bagus, okey, ataupun sangatlah tinggi. Kerana apa? Kerana kita takut jika berlaku kecuaian. Okey, berlaku kecuaian oleh tukang masak ataupun seseorang yang bekerja di kedai makanan itu ataupun di warung itu yang tidak menjaga kebersihan. Dari segi peralatan, dari segi sudu-sudu, dari segi pinggan-pinggan ataupun plastiknya, tidak jaga dari segi aspek tersebut. So dia akan merisikokan kita. Next, berlaku konteks secara langsung atau tidak langsung dengan air tercemar. Yang ini yang tadi kes banjir tu kan, macam Mr. Zack cakap tadi. So that sort of thing pun you kena berhati-hati. Next, proses penyembelihan, agihan dan penyimpan makanan yang tidak dikendalikan dengan betul. Yes, yang ini pun boleh menyebabkan makanan-makanan itu boleh tercemar. Contohnya sekarang ni yang paling popular apa ya? Contoh makanan yang paling popular sekarang ni durian. Sekarang ni durian tengah season kan? Okay.
Right. I rasa ada yang minat durian, ada yang tidak minat durian. Okay, untuk penggemar durian, okay, sila berhati-hati apabila you beli durian. Durian ni memang sedap, okay. Durian ni memang sedap. Tetapi you kena berhati-hati. Kalau boleh, janganlah beli durian yang kadang-kadang kalau kita perasan tu kan ada dekat kedai-kedai durian tu dah terbuka sedikit. Kan dah terbelah sedikit. Kalau boleh jangan beli durian-durian seperti itu. Kerana apa? Kerana durian-durian seperti itu ada kemungkinan dia sudah tercemar. Maksudnya ada kemungkinan virus-virus ataupun mikroorganisma telah masuk ke dalam durian tersebut. So apabila you makan, takut-takut nanti akan merisikokan you. Maksudnya boleh menyebabkan you boleh kena keracunan makanan ataupun ada penyakit-penyakit lain. Okay, so itu berbahaya. Next, bahan makanan atau minuman yang tidak dicuci, dijangkiti ataupun tidak dimasak dengan sempurna sebelum dimakan ataupun diminum. Yang ini juga perlu berhati-hati. Pernah ada berlaku satu kes berlaku kepada kawan Mr. Zamri. Okay, kes ni berlaku sebelum waktu COVID lah. Keluarga kawan Mr. Zack ni ada majlis perkahwinan. So mereka pun upah lah servis catering. So dalam proses penyediaan air, kalau you pergi dekat majlis-majlis perkahwinan tu, kalau yang ada servis catering tu kan mereka akan sediakan air kan. Okay, macam-macam air kadang-kadang you nampak dalam balang tu. Okay, so apa yang berlaku semasa mereka menyediakan air tu, kawan Mr. Z ternampak. Okay, kawan Mr. Z ternampak mereka nak buat air. Mereka nak buat air yang sejuk. Tetapi mereka tidak gunakan air yang telah masak. Mereka guna air apa? Dia guna je air daripada pipe tu. Air daripada pipe. Kemudian dia pun buat sirap. Dia buat air limau. Itu yang bahaya tu. So perkara seperti itulah yang boleh menyebabkan seseorang boleh dijangkiti ataupun menyebabkan seseorang itu boleh mendapat penyakit. Okay, so perkara-perkara seperti itu kadang-kadang sebenarnya berada di luar kawalan kita. Tapi kalau kita yang handle makanan itu, kalau kita yang menguruskan makanan itu, sila pastikan perkara-perkara seperti itu tidak akan berlaku. Okay, right, seterusnya kebersihan diri tidak diamalkan seperti mencuci tangan sebelum makan atau menyediakan makanan atau minum. Terutamanya sekarang ni kan, I rasa kita semua dah terbiasa dengan rutin, sanitize tangan, kemudian basuh tangan, kemudian kerap mandi. Kalau keluar je, balik rumah mesti terus mandi. So perkara-perkara seperti itu perlu juga diamalkan. Kerana apa? Kerana jika tidak diamalkan dengan baik, ia boleh menjadi punca jangkitan. Okay, alright. So jelas. So ini antara contoh-contoh ataupun ini adalah huraian untuk tajuk kita pada hari ini. Okay, right. So ada beberapa, sebenarnya banyak penyakit lagi. Selain daripada penyakit di atas ni, banyak lagi penyakit yang boleh menyebabkan ia tersebar melalui makanan. Okay, so untuk kita sebagai pengguna ni, kita perlu berhati-hati. Okay, perlu berhati-hati dari segi bagaimana kita nak memilih makanan yang baik untuk kita. Okay, terutamanya pada waktu ini sekarang ni kan, kalau di tempat you ada perkhidmatan Foodpanda and what not, okay, perlu lebih berhati-hati. Kerana apa? Kerana makanan-makanan itu dihantar melalui third party. Third party ni maksudnya macam mana? Maksud Mr. Z ialah, contoh you beli makanan dari KFC. Sebelum ini kalau tak ada perkhidmatan seperti Foodpanda, okay, you akan beli makanan terus daripada KFC kan. Okay, maksudnya secara tak langsung you nampak lah macam mana cara mereka masukkan makanan itu dalam kotak, kemudian bagaimana kotak itu dimasukkan dalam plastik and what not. Tapi kalau melalui perkhidmatan seperti Foodpanda ni, you tak nampak proses itu dan you tak tahu bagaimana tahap kebersihan abang-abang Foodpanda tu. I'm not saying they don't follow SOP. I tak katalah
abang-abang ni tak follow SOP. Yes, they do. Hormat, kita kena hormat. Sebab abang-abang Foodpanda ni merupakan frontliners. Okay, mereka berhadapan dengan risiko. Cumanya kita sebagai pengguna, kita perlu lebih berhati-hati. Okay, perlu lebih berhati-hati. Maksudnya, kalaulah makanan yang dihantar oleh abang-abang Foodpanda tu kan, so bila kita ambil makanan tu, pastikan juga kita sanitize tangan kita. Okay, dan pastikan makanan-makanan yang berada dalam plastik tu kita keluarkan dulu, masuk dalam pinggan yang kita biasa makan. Kemudian kita sanitize ataupun cuci tangan kita. Janganlah terus makan macam itu, sebab kita tak tahu apa bakteria ataupun virus-virus yang mungkin berada di plastik tu. So itu sebagai langkah berjaga-jaga. Okay guys, so tugasan you ialah, okay, so Mr. Zack is going to write here. So apa tugasan you? Tugasan you senang je. Okay, tugasan you ialah I nak, okay, I nak you guys buat peteminda ini, senaraikan contoh-contoh makanan. Contoh makanan pula. Senaraikan contoh-contoh penyakit yang boleh disebarkan melalui makanan ataupun melalui makanan yang tidak dijaga ataupun tidak di handle dengan baik. Okay. Alright, you boleh tambah selain daripada 5 penyakit ni, 5 jenis penyakit ni, you boleh tambah penyakit-penyakit yang lain kalau you tahu. Okay. Yang kedua, I nak you juga lukiskan peteminda yang ini. Itu ke warna, okay, peteminda yang ini. I nak you lukis juga peteminda yang ini. Okay. So lukis, so you akan ada 2 peteminda. Akan ada 2 peteminda, satu peteminda yang tentang makanan tu, kedua peteminda tentang yang ini, tentang tentang punca jangkitan. Dekat mana nak buatlah dalam buku latihan you. Okay. Alright guys, so once you finish, please send over the work to me and I will check for you. So I guess that's all for today, and yeah, I'll see you guys soon. Take care everyone, stay safe, I love you.